Yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasya 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya wani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Mina dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad, sehinggalah perkataan dia dan demikian lagi zakat, dan demikian lagi zakat jika ada engkau mempunyai harta. Nah, dan wajib juga atas orang lelaki dan perempuan, orang Islam, menunaikan zakat jika ada mempunyai harta. Harta ini ada 6 jenis lebih kurang. Di dalam Islam, siapa dia yang memiliki harta yang 6 jenis ni dan cukup syarat dia, maka wajib kena bayar zakat. Apa maksud bayar zakat? Kita kena waktu harta kita dengan nilai yang tertentu, untuk orang-orang yang tertentu. Zakat yang pertama, harta kita lah, dipanggil zakat harta emas dan perak. Kita memiliki emas dan perak. Harta emas perak, sama ada emas perak betul ataupun duit sebanyak nilai yang kena zakat. Contohnya 20 miskol emas dan 200 dirham perak. Majlis agama mengeluarkan nilainya sebanyak 20,000 ringgit. Maka siapa yang menyimpan duit selama setahun tidak pernah berkurangnya daripada 20,000 ringgit, maka dia kena bayar zakat pada tahun itu. Bilakah? Bergantung kepada diri masing-masing. Bilakah mula dia memiliki harta itu? Kalau bulan ni tahun depan, maka wajib dia kena bayar zakat. Kalau bulan 1 lah dia kena bayar zakat. Jangan ikut orang. Kerana masa kita memiliki harta itu berlainan. Kita miliki dalam masa setahun, maka kena bayar zakat kalau cukup 20 miskol emas ataupun 200 dirham perak. Tu kena bayar zakat harta. Majlis agama akan berilah berapakah nilai dia. Lebih daripada tu, bagi sendirilah. 20,000 kena bayar zakat dah. 30,000, 40,000, 100 juta ke alik atas kena bayar zakat lah. Berapa kau kena keluar ke zakat?
sebanyak 2.5%. 2.5%. Nah, yakni bersamaan dengan 1/40 daripada nilai harta. Misalnya 1 juta bagi 40, berapa waktu bit nilai? Itu saja yang kena zakat. Nah, tu zakat harta, emas dan perak. Kalau seorang itu memiliki harta berlian, nilai dia 1 juta sebutir. Ada berapa butir? 1 juta butir. Nilai dia kena zakat? Tak kena zakat. Dia ada rumah, nilai rumah dia 500 juta, tak kena zakat. Dia ada kereta 14 butir, tak kena zakat. Dia ada harta lainlah, mah kopi ikutlah benda-benda itu, maka tak kena zakat. Zakat mah perak juga bagi barangnya kemas, orang Tino buat barang kemas, mah perak, maka tak kena zakat. Sekalipun dia hanya pakai sekali sahaja setahun, tetapi digunakan, ya digunakan. Cuma penggunaan dia sekali sahaja setahun, hari raya sahaja pakai, maka tidak kena zakat. Nah, zakat harta. Kedua, zakat ternakan. Misalnya kita memelihara kambing, kena bayar zakat. Kambing kena bayar zakat. Apa dia lagi? Lembu kena bayar zakat. Kuba kena bayar zakat. Unta kena bayar zakat. Kambing 40 ekor kambing dia pelihara selama setahun, kena bayar zakat seekor kambing. Nah, lembu pula berapa? 30 ekor dipelihara selama setahun, dibayar zakat juga. Unta berapa ekor? 5 ekor unta dipelihara selama setahun, kena bayar zakat seekor kambing. Nah, lembu, kuba, begitu jugalah seterusnya. Nah, kalau kuba lembu, anak lembu kena bayar zakat. Nah, kuba anak kuba lah kena bayar zakat. Lembu dengan kuba satu spesies saja, 30 ekor dipelihara selama setahun. Nah, tu binatang ternak. Ketiganya, zakat perniagaan. Kita berniaga selama setahun, maka di akhir tahun kita nilaikan barang yang kita nak jual itu, barang kita nak jual, nah, nilai dia lebih daripada harga 20 miskol emas ataupun nilai 20,000 barang kita nak jual tu, maka kena bayar zakat. Nah, zakat nego. Zakat apa dia? Zakat tanaman. Lah ni zakat tanaman tempat kita padi. Dituai selama berapa? Bila kau kena bayar zakat? Tak kira tahun. Setiap kali kita tuai, kalau nilai dia banyak 5 ausuk, 1 ausuk, 5 wasak, 5 ausuk, maka kena bayar zakat. Nah, 5 ausuk padi 2 kali tuai, 6 bulan sekali tuai, jadi setahun 2 kali lah kena bayar zakat. Nanai muka lain, nanai buah dokong, nanai durian, nanai motem, nanai macam-macam jenis buah atas muka dunia Tuhan ni, buah naga, buah Power Ranger, kau apa tak kena bayar zakat. Mega pula, mega kuda, ada dekat 1,000 ekor kuda, tak payah bayar zakat. Pega itik 12,000 ekor, pega ayam, pega bulan, tak payah kena bayar zakat. Pega arnak tak payah kena bayar zakat. Pega apa dia lagi hok boleh pega. Orang tak panggil pega. Nama pega binatang berkaki 2 tak kena bayar zakat. Burung pati tak kena bayar zakat. Pega apa dia lagi? Burung candik tak kena bayar zakat. Burung apa dia ikutlah. Apa dia lagi zakat? Kelimanya zakat harta karun, dipanggil zakat rikas.
Apabila kita jumpa harta karun, maka kena bui 1/5. 1/5 daripada nilai dia kepada zakat. Kena bayar zakat 1/5. Kena bayar zakat. Nah. Atau karung, harta galian. Melombong emas, melombong perak, melombong buat kerja dalam masa setahun cukup 20 miskot emas boleh ataupun 200 dirham perak, maka kena bayar zakat. Nah, lagu tu. Itulah patu zakat apa lagi? Zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat apa dia hari ni dah. Ketujuhnya zakat badan ataupun dipanggil zakat fitrah. Nah, bila kena bayar? Apabila kita hidup di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal, maka kena bayar zakat. Zakat apa? Zakat tubuh kita. Berapa? 1 gantai beras. 15 riyal ke, berapa riyal ke terpulai pada dia. Dan puasa Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Bulan lain tidak wajib kecuali ada sebab-sebab. Contohnya kita menazar nak puasa. Jika berlaku sesuatu kepada kita, maka kita nak puasa. Maka kena bayar zakat, kena nazar lah. Ataupun kena kifarat ke, kena bayar nazar. Kifarat ni banyaklah, kifarat bunuh orang ke, ada kifarat. Kena puasa, kifarat setubuh boleh puasa, kifarat macam-macam lah. Dan haji. Haji ke mana? Ke Baitullah, Kaabah di Mekah tu. Tak boleh buat haji ke sini, tak boleh. Ada orang kata buat haji sini sudahlah, tak payah pergi jauh-jauh lah. Jika berhadap berhadap apa kau? Kau tulis dia kau? Jika berhadap. Betul kau dia tulis dia. Kau ada tulis lagu lain? Wajib atasmu kemudian wajib atasmu. Kemudian maka hendaklah engkau mengkosakkan dengan amal itu. Kita puasa, kita sembahyang, kita zakat, kita buat haji, semua tu kosak. Amal itu seperti bagai yang disuruh, iaitu dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat ibadat dengan ikhlas. Kalau buat ibadat dengan tidak ikhlas, maka ibadat itu tak boleh pahala. Dan sidik, yakni benar, suci. Makna sidik ni apa? Sucikan hati dengan amalnya itu bagi Allah Ta'ala, yakni jujur dengan Allah Ta'ala. Di dalam amalan tidak ada niat selain daripada Allah Ta'ala. Betul-betul kerana Allah, ibadat mesti sidik, mesti benar dengan Allah Ta'ala. Dengan bahawa tiada disekutukan pada amalnya. Ketika kita beramal ibadat tu, jangan kita kongsikan dengan akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ketika buat ibadat, di samping buat ibadat, kita ada kepentingan lain. Apa awak semaya kerana nak suruh orang nampak awak baik? Tak boleh buat kerja lagu tu panggil mensyirik ke Allah ketika melakukan ibadat. Bapa awak sedekah banyak ni kerana nak suruh orang kata saya ni pemurah, saya ni baik dan orang suka berkawan dengan saya. Ada matlamat selain daripada Allah Ta'ala, maka ini telah mensyirikkan di dalam amalan. Yakni
mengsekutukan Allah ketika beramal. Di samping nak Allah, nak benda lain, tu panggil syirik. Buat ibadat kalau selain daripada Allah kerana makhluk, tu dipanggil riak. Kalau semata-mata kerana Allah, ikhlas. Kalau buat ibadat kepada Allah semata-mata untuk Allah, tu ikhlas. Buat ibadat semata-mata untuk makhluk, tu dipanggil riak. Buat ibadat kongsi ke untuk Allah pun juga, untuk Tuhan pun juga, untuk manusia pun juga, maka itu adalah syirik. Bukan syirik mengkafirkan, yakni mengsekutukan Tuhan ketika beramal. Jadi nak buat ibadat tu biar sidik betul, biar jujur dengan Tuhan. Dan bahawa adalah kosakmu itu mendirikan hak ubudiyah. Pahmu semaya tu apa dia? Niat apa dia? Niat nak menunaikan hak kehambaan kita. Saya sebagai hamba wajib mentaati Tuhan saya. Wajib saya menyembah dia. Wajib saya memberi harta saya kepada hamba-hamba Tuhan yang lain kerana disuruh oleh Allah. Maka saya menunaikan ibadat itu adalah nak menunaikan hak saya sebagai seorang hamba. Hak ubudiyah kita. Pahala kalau Tuhan beri, alhamdulillah. Kalau Tuhan nak tak beri, kita nak kata lagu mana? Nak marah Tuhan. Siapa dia kau saya nak memarahi Tuhan untuk pahala. Maka buat ibadat semata-mata nak tunaikan hak ubudiyah. Dan niat apa dia lagi? Mendirikan dan menzahirkan rububiyahnya Allah. Nyonya Allah. Bapa awak semaya, saya nak dirikan hak Allah sebagai Tuhan. Maka saya sembah dia, saya dengar kata dia. Pertama, saya nak tunai hak saya sebagai seorang hamba, saya tunai. Kedua, dia sebagai Tuhan, selayaknya lah dia yang disembah, dia yang didengar katanya. Maka jangan engkau tomok kepada yang lain daripadanya, daripada Allah. Yakni apa maksud tomok? Ingin dengan keadaan bersungguh-sungguh. Mu jangan tomok, orang Kelantan panggil temok. Tomok. Temok. Asalnya tomok. Bahaya dia orang Kelantan temok temok ni nak dengan sungguh-sungguh. Temok bagi orang. Nak sungguh-sungguh bagi orang. Maka dalam hati kamu jangan ada nak selain daripada Allah Ta'ala. Tu jangan tomok. Nak dengan sungguh-sungguh. Sama ada sawabnya, sama ada pahala Tuhan, nak kepala Tuhan, bukan kepada nak Tuhan, nak kepada pahala. Bapa demo selawat banyak-banyak ni, nak ke pahala. Bapa demo zikir banyak-banyak ni, nak ke pahala. Kalau Tuhan tak beri pahala, kecewa hamba. Sebab itulah seorang tu ibadat biar kerana Allah. Barulah dia tidak ada perasaan kecewa di dalam ibadat. Atau jannahnya Allah kerana nak syurga Tuhan. Bapa dia mau buat ibadat ni, saya buat ibadat kerana nak syurga Tuhan. Atau narnya Tuhan. Bapa mu semaya ni kerana takut daripada api neraka. Bapa awak tawak maksiat ni kerana Tuhan kata kalau buat lagu ni masuk neraka. Bukan takut Tuhan. Tak, saya takut ke neraka dia. Seperti seorang murid takut kepada rotan seorang ustaz. Dia tak takut, dia tak hormat kawan tu, tetapi kerana rotan, kerana hukumnya. Maka seorang murid ni belum lagi jujur dengan seorang guru dia. Kalau dia betul-betul jujur, hormat, takut kepada guru dia. Bukan kerana rotan, bukan kerana pihak kepada gapo. Maka orang yang takut kepada rotan, hukumnya, maka dia sebenarnya hamba kepada rotan, murid kepada rotan, murid kepada hukumnya. Maka jangan engkau minta balas atas amal kamu.
kerana amalmu itu nikmatnya, ia menyatakan daripadamu. Maka nikmat-nikmat tu, apa tak boleh minta? Tak boleh kau saya minta balasan daripada amal kebajikan saya? Tak boleh. Kerana apa? Kalulah amal itu kamu yang buat, maka layak kamu minta pahala. Tetapi kalau Tuhan yang buat, Tuhan jo akak tanganmu, Tuhan jo buat gini, maka tak layak kamu minta. Bahkan nikmat ibadat dan amalan kamu itu nikmatnya nikmat Tuhan beri. Ada orang boleh nikmat harta, ada orang boleh nikmat macam-macam, tetapi Tuhan tak beri nikmat ibadat. Ia menyatakan daripada kamu, Tuhan yang menzahirkan ibadat itu daripada diri kamu. Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang menzahirkan ibadat itu untuk kamu. Maka nyatalah kamu yang nampak duduk sembahyang. Kamulah yang duduk belajar, kamulah yang rajin, kamulah yang baik, kamulah yang berlemah lembut, kamulah yang pemaaf. Siapa dia yang menzahirkan sifat pemaaf itu? Allah. Dan berkehendak syukur atas nikmatnya. Bukan nak berbangga-bangga, bukan nak merasai diri kita itu bersih, bukan nak meminta balasan daripada ibadat, tetapi perlu bersyukur kerana Allah yang memilih diri kita untuk dizahirkan ibadat itu. Tiada ada jalan engkau minta balas amal dengan yang dikurnianya ia zahirkan padamu dan dibangsakan kepadamu juga. Baiknya Allah, Tuhan zahirkan ibadat itu dia yang buat, tetapi mu jung ngaku saya yang sembahyang, saya yang puasa, saya yang kenal Tuhan, saya. Siapa dia jo buat tu? Allah. Tetapi Tuhan sembunyi ke diri dia, zahir ke kamu. Ketika kamu buat ibadat, kamu tak rasa Allah pun, kamu rasa kamu yang buat. Maka layak kau kamu meminta balasan daripada Tuhan sendiri yang dia je buatnya. Maka kena bersyukur banyak-banyak. Maka ialah jalan yang mustaqim, wallahu a'lam. Ustaz, kita puasa 3 hari bayar subuh tu, adakah kena puasa 3 hari berturut-turut? Ya, kena puasa 3 hari berturut-turut, bayar kifarat sumpah. Ustaz, saya puasa tapi balik kerja dekat pukul 7 baru sampai rumah. Nak mandi makruh. Pas ngorek nak pergi semaya jemaah surah pula. Wak mana molek saya buat dulu. Kita kerja muka kalau tak ada mandi nak buat lagu mana. Dia sunat malam tu kita mandi untuk menyegarkan tubuh. Sudah supaya segar kita dalam buat ibadat. Tapi dah tak ada nak semaya lagi. Maka tak payah mandilah, semaya jemaah lah. Minyak wangi ada banyak, pakai spray minyak wangi tu lah. Ustaz, wajar kau kita baca ruqyah ke dalam air Zamzam untuk dibuat air tawar? Ataupun tak perlu memandai air Zamzam itu air paling suci? Hukum dia harus kita membaca ruqyah pada air Zamzam. Bertambah lagi keberkatan dia. Air yang paling afdal adalah air yang keluar daripada jari Nabi Muhammad. Kedua, air Zamzam. Sebab itulah air ini digunakan untuk membasuh dada Rasulullah ketika dibelah pada malam Isra' dan Mi'raj. Air yang paling afdal dunia dan akhirat, katanya ulama. Maka air ini perlu diruqyah lagi ke tak? Ya, boleh. Harus hukumnya. Kita nak ruqyah, baca ayat Quran lagi, nak tambah lagi keberkatan dia, boleh, hukum dia harus. Bukan dengan kita ruqyah berarti kita menghina air Zamzam. Tak, kita tak hina, nak tambah begitu lagi. Adakah sistem pendidikan pondok merupakan salah satu warisan negeri Kelantan?
Bukan negeri Kelantan saja pondok ni, di seluruh dunia berlaku pengajian pondok, yakni mengaji kitab dengan tidak ada siji gapo dia bertalaki daripada seorang guru, satu kitab kepada satu kitab, daripada muka surat kepada satu muka surat, daripada awal sampai akhir dipahami, dihada, dihafal. Maka pengajian ini bukan di Kelantan, di seluruh dunia. Kerana pengajian lagu ni lah yang diwarisi, metod pengajian yang diwarisi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka antara tempat yang masyhur dengan pondok di Malaysia secara khususnya adalah negeri Kelantan. Negeri Kelantan mendapat gelaran Serambi Mekah bukan kerana benda lain kecuali kerana pengaruh orang-orang pondok begitu kuat di negeri itu. Jadi warisan yang perlu dipertahankan. Ni kelik buku muka lain. Pondok tak saya buka. Akhir sekali kita akan berbangga dengan nama Serambi Mekah, tetapi jadi Serambi Wahabi. Bapa? Kerana orang yang meneruskan pengajian dulu tidak ada. Maka perlu diteruskan, perlu dijaga dengan pondok. Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia pun dipertahankan dengan pengajian pondok turus ni lah. Ustaz, betul kalau saya baca surah jin, jin akan datang kepada kita? Ada pendapat kata lagu tu kerana menyebut mengenai diri dia. Berarti Quran ni memanggil jin? Bukan. Baca Quran boleh pahala, baca dalam semaya kau gapo dia tak apa. Cuma ada ulama kata dia jin akan suka, jin akan mari dengar. Kerana Nabi pernah baca Al-Quran dan jin mari dengar. Pas lagu mana baca Quran jin mari? Ya, tak ada masalah apa dia. Lepas tu jin kata kita baca Quran tu jin jadi sakit. Jin lagu mana? Kok tak sakit? Jin lagu mana? Kena mengaji bab jin pula. Bukan seluar jin, bukan baju jin. Ni jin maknanya bangsa jenis makhluk dipanggil jin. Bukan nama dia Jin Samsudin, dak jin betul ni. Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang sejarah pemakaman Zamba di Tarim. Nama dia Zamba. Bukan Samba. Samba ni makanan, Zamba ni nama tempat. Yakni perkuburan yang masyhur di satu kota dipanggil kota Tarim. Terletak di dalam negeri Hadramaut. Yaman ni ada dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Di dalam Yaman Selatan, tak ingat berapa belah negeri, tak tahu sebelah negeri rasa. Yaman Utara ada 9 negeri. Di Yaman Utara, Yaman Selatan, antara negeri itu ia dipanggil negeri dia nama Hadramaut. Hadramaut. Ibu negeri itu dipanggil Mukalla. Antara daerah ataupun kampung yang berada di negeri Hadramaut, yang berada di negara Yaman, nama dia Tarim. Tak luah lama lah Tarim ni. Maka masyhurlah dengan satu makbarah perkuburan dipanggil perkuburan Zamba. Apa dia? Kerana di tanah di situ ramai orang-orang baik, ramai orang-orang alim, ramai kekasih-kekasih Tuhan, lebih-lebih lagi daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dipanggil Ahlul Bait. Katanya Sidi Abdul Rahman As-Saggaf bin Muhammad Mauladawi lah. Dia ni tahun 700 lebih. Dia kata zaman dia sahaja di tanah di Zambal itu sebanyak 80 orang kutub. Yakni ketua wali, orang yang siapa darjah ketua para wali, 80 orang di tanah di sana. Hak wali biasa begitu beribu tak tahu banyaknya. Maka perkuburan itu menjadi masyhur diziarahi. Ramai orang ziarah kerana nak mengambil berkat daripada sana, pergi ziarah orang alim. Sunat kita berziarah dengan kekasih Tuhan, waliullah
yang hidup ataupun yang mati. Ada seorang bermimpi. Ni nak react pula ni. Hujah dengan mimpi. Ada seorang kekasih Tuhan, bukan musuh Tuhan, kekasih Tuhan. Bukan Wahabi kau ni. Bermimpi. Bermimpi ke apa dia? Dia bermimpi Rasulullah pesan dia kepada dia 3 perkara. Salah satunya dia kata ke apa dia? Ziarahlah kekasih Tuhan. Ziarahlah wali Allah. Lebih baik daripada kamu buat ibadat sehingga hancur tubuh kamu. Itu antara pesan dia. Nak buat hujah tak boleh buat hujah lah kau mimpi. Tetapi lagu tu lah. Ustaz, kenapa bahasa kita lama ni tak sama dengan bahasa kita bercakap? Sudah nak faham, susah nak faham walaupun boleh baca. Ingat, orang dulu tak kecek supaya kita kecek. Kita lah ni kecek bahasa Mesih. Siapa dak kau? Tahu kau? Nama wakaka kau dia tak tahulah. Nama kecek bahasa Mesih tak tahu apa. Dengan tidak ada adabnya, kecek dengan direct to the point. Orang dulu dia nak kecek, nak minta sesuatu dia kecek slow-slow. Nama adakah tu nampak dia kecek slow orang zaman dulu. Dan bahasa dia menjadi bahasa yang standard digunakan. Bahasa zaman dulu dipanggil bahasa Melayu kita, digunakan di seluruh dunia. Kerana orang sebelah Eropah, sebelah Cina, sebelah Cina nak pergi ke sebelah alik kau ni India, dia akan singgah pak kita. Orang India tanah harap nak mari ke Cina, dia akan singgah pak kita. Maka semua bangsa hampir tahu bahasa Melayu. Dipanggil bahasa perantara dunia. Zaman dulu lingua franca dipanggil. Bahasa standard. Bahasa supaya kita kecek lagu ni. Tak. Bahasa lagu ni orang tak ada adab kecek lagu ni. Kalau dengar orang tuanya supuh dia orang tua. Kecek tak ada adab, kecek direct. No, kecek tak berlapik. Orang zaman dulu sangat halus percakapan dia. Maka kitab ditulis zaman dia. Maka dia mengguna bahasa paling standard dah zaman tu. Maka kita sekarang kerana tidak ada bahasa, orang tua panggil tak ada bahasa, tak erti bahasa, maka kita pun baca dengan bahasa kita, tentulah tidak faham. Orang zaman dulu kan. Tu zaman dulu. Bahasa lah ni standard tak? Siapa dia nak kecek? Bahasa standard bahasa Melayu? Tak. Bahasa zaman dulu tu hok pernah hok jadi kita bangga, bahasa zaman dulu. Boleh tahu selawat ke atas Nabi yang mana yang dikira untuk dapat syafaat Nabi ketika di mahsyar nanti? Adakah termasuk selawat tafrijiyah atau hanya selawat yang Nabi Muhammad ajar atau selawat Ibrahimiyah? Ikutlah nak selawat gapo-gapo dia. Hak penting demo selawat kau dok lah ni. Hari ni demo selawat kau dok. Kalau demo tak selawat, malu kau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh selawat, banyak songe dah pula. Banyak tanya dah pula. Selawat lagu mana? Jangan jadi seperti Bani Israel. Apabila Nabi dia kata sembelih lembu, patut dia pergi cari pisau sembelih lembu. Tak banyak tahu. Maza launuha. Lembu warna gapo? Nya tanya pula. Nampak sangat nak kecek, banyak sama nak kritik, nampak sangat nak mikir lebih daripada arah. Maka katanya warna kuning. Warna kuning lagu mana? Sudah. Kuning tak ada belai langsung. Kuning tak ada belai. Patut lembu jenis lagu mana? Lembu orang tawak kerja, kena duduk saja. Polo. Patut lagu mana? Lembu lagu ni. Sudah. Akhir sekali kerana banyak tanya, tak buat pun. Payah nak buat, nak sembelih. Kita banyak bertanya, Nabi suruh selawat. Selawat tafrijiyah ko, selawat Ibrahimiyah ko. Asal saja kita selawat, insya-Allah menjadi syafaat kepada kita. Soalan tentang zakat simpanan. Jika kita simpan duit di tabung haji, sudah ditolak zakat, adakah perlu bayar lagi? Tak perlu bayar lagi. Cuma kita kena wakil ke tabung haji untuk bayar zakat kita. Jangan dia pandai-pandai waktu beg tanpa pengetahuan kita, pas apa dia nak niat zakat tu. Kena izin kepada dia, saya izin kepada tabung haji untuk mengeluarkan zakat saya malah cara dah pitih duk simpan sini.
tabung haji tolong waktu baik dan niat kepada saya pencarum-pencarum. Kalau dia pandai-pandai ambil pitih kita waktu baik tanpa keizinan kita tak sah ibadat zakat tu. Nah. Mana lebih afdal dilakukan selepas solat? Baca wirid atau tafakur akan dosa saya yang telah lalu. Baca wirid pun afdal, tafakur pun afdal. Jangan tafakur pacarah. Lepas assalamualaikum senyap. Tafakur. Orang semaya, orang berzikir subhanallah senyap. Tu bukan tafakur, takut jadi wahabiku pula. Jadi tafakur ada waktu-waktu dia. Moleknya lepas pada semaya, sunnahnya baca wirid selepas pada sembahyang. Tafakur tengah-tengah malam, cari masa-masa sebelum tidur untuk bertafakur mengenai kehebatan Tuhan. Adakah sama pahala berqasidah dengan selawat? Nama qasidah dah, nama selawat dah, pahala lain-lain. Nasi kabu dengan karipak. Nasi kabu pun ada cara dia, karipak pun ada cara dia. Sama-sama berpahala. Yo. Boleh pahala dua-dua? Yo. Demo nak boleh pahala qasidah? Berqasidah. Demo nak boleh pahala selawat? Berselawat. Saya selawat dah masuk dalam qasidah. Tak. Saya berqasidah masuk ada selawat. Tak. Kecuali qasidah ada selawat. Tu jadi qasidah berselawat dah pula. Hak penting buat dua-dua, jangan tak buat dua-dua macam Wahabi. Ustaz sekarang ramai sangat wanita bernikah, berpurdah, mempamerkan diri di ruangan-ruangan TikTok. Dan ramai juga yang mempamerkan segala masalah rumah tangga untuk dijadikan tontonan. Apa pandangan ustaz? Awak tonton tu. Awak tengok dah tu TikTok. Jadi pertama, bagi wanita yang berpurdah, nasihat dari jujur daripada hati. Janganlah kita pakai purdah kerana apa? Kerana nak tutup kerana tak sewi orang tengok keindahan kita. Maka apabila kita bertiktok, seolah-olah nak menzahirkan pula, nak memberitahu keindahan kita. Tidakkah dua benda yang berlawanan? Lagu mana? Kena faham maksud nikah itu adalah mendutuk zahir kamu dan hati kamu. Ada orang pakai purdah tapi nak zahirkan, nak tunjuk dia tu pakai purdah. Hati dia tidak berpurdah. Maka nak pakai purdah, letak di muka kamu dan di hati kamu. Jangan kata letak di muka saja, tapi dalam hati gelapnya nak ditunjuk keindahan dia kepada masyarakat. Jangan pakai, jangan tunjuk. Malu ke orang. Dia kata duk banding dengan orang pakai skirt, pakai TikTok, betul. Tetapi tak sesuai kita kalau berpurdah kita bertiktok. Patu masalah rumah tangga dijadikan tontonan. Ni orang, dia panggil orang tua panggil lapar kasih sayang orang. Lapar perhatian orang. Tak padan dengan apa nak tunjuk ke orang lagi. Patut dia aib lah masalah rumah tangga. Jangan duk dedah. Aib pasangan kita. Ni apabila nak cerai kau ada balah ke dia, duk oyak-oyak cerita kepada netizen, oyak cerita kepada masyarakat aib suami kita, aib isteri kita. Jangan duk oyak kat orang. Jangan ajar suka mendedahkan aib orang. Lagu tu. Tak molek boleh bawa kepada haram perbuatan ni. Boleh tak pergi Jumaat puyen ni sebab demai sesemua. Tak syarat puyen ni musim lain. Puyen ni musim ni. Bukan kata puyen ni duye kau gapo dia. Orang panggil puyen pun panggil piye ni. Buat apa? Piye pun tak apa. Bukan piye. Bukan piye nama. Ni puyen. Musim dipanggil. Demai sesemua. Kalau demai kita ni misalnya sesemua berat sangat. Tak boleh nak kecek duk curah. Sesemua ni lah. Sesemua demai dengan curah panas gapo dia. Maka tak syarat kata musim Covid, tak musim Covid pun benda tu jadi uzur semaya Jumaat. Tapi kalau puasa semua sikit, tak syarat musim Covid, tak bukan Covid ke, semua tak uzur. Ustaz, cara untuk tutup aib kita di televisyen pada mahsyar tak ada. Ada ulama kata dosa-dosa kita sekalipun kita bertaubat masih ditunjuk di pada mahsyar. Ada pendapat. Ada kata dak apabila kita bertaubat sungguh dengan Allah, maka Tuhan akan tutup aib kita, kesalahan kita di pada mahsyar
tidak ditunjuk kepada orang lain. Sebab tu masalah juga buat maksiat ni. Atas muka dunia kita boleh tutup, belakang orang, tapi akhirat malulah kita. Jadi kita minta dengan Tuhan supaya Tuhan tutup aib kita dunia dan akhirat. Orang ahli maksiat, dia suruh Allah Ta'ala tutup maksiat dia supaya dia boleh kekal buat maksiat. Ada orang ke? Suruh Tuhan tutup maksiat dia supaya dia masih selamat dalam nak buat maksiat. Tetapi orang yang benar dengan Allah, maksud tutup daripada buat maksiat supaya Tuhan berhentikan dia daripada melakukan maksiat. Ada orang, ya Allah, Tuhan aku tutuplah aib aku supaya aku boleh buat maksiat lagi. Ada orang niat lagu tu. Jadi Tuhan pula dia tutup aib dia. Memanglah Tuhan. Tetapi orang yang jujur, maksud tutup aib sini, ada kita tutup kata, wajburni, ya Allah Tuhan aku tutuplah segala aibku. Apa maksud tutup aib? Yakni buat kita tak buat lagi maksiat. Tuhan buat kita tidak lagi melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.